Semua, selamat datang ke Icon Talk Siri 3 bersama Coach Hakim. Untuk topik kita pada hari ini, mental koyak. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel kita iaitu Coach Hakim untuk memberi perkenalan diri. Silakan Coach. Bismillahirrahmanirrahim. So yang pertama, nama penuh Muhammad Zikra Hakim Beno, selesa dipanggil Coach Hakim. Sudah berkahwin, jadi menjalankan training, menjalankan perniagaan training ni sudah bermula daripada 2005 sampai sekarang lah, Alhamdulillah. So sekarang ni saya bawa satu direction dipanggil Gamification Academy. Maknanya kita membuat program secara aktiviti. Kita terus kepada topik yang kita kena bincangkan hari ini. Sebenarnya topik ni bunyi macam kelakar, bunyi macam klise, mental koyak, engkau mental koyak ke bro kan. Tetapi sebenarnya kesannya adalah sangat dalam. Kalau kita lihat pada hari ini, PKP, tempoh kawalan pergerakan ni dia efek sama ada level individu ataupun perniagaan sendiri. Kan, kalau level individu tambah lagi concern kita adalah kepada mereka yang kena kerja setiap hari untuk beroleh pendapatan, driver taksi, akak-akak yang jual nasi lemak di luar sana, meniaga runcit yang perlukan keluar hari-hari. Dan cukup nak habis tempoh kawalan pergerakan yang pertama, PM mengumumkan tambahan sehingga 14 April. Ada orang dah limit dah, oh that's it. Dah panik dengan tuan rumah yang tak bagi diskonnya. So coach boleh sentuh sikit pengenalan kita untuk topik mental koyak, silakan. Okey. Video tak keluar pertama, coach? Ada tak? Tak ada, gambar video tak ada, slide ada, video tuan tak ada. Slide. Tak apa, memang gambar slide je. Oh okey. Okey, tak apa. Yang pertama sekali, terima kasih kepada para iconers yang support dan juga tetamu. So keyword yang kita nak cakap ni tadi, topik ni sebenarnya topik yang agak sukar lah nak berbincang. Kenapa agaknya dia sukar tu sebab yang bercakap pun mental koyak juga. Kan? Jadi sangat-sangat mencabar. Apa yang didefinisikan dengan mental koyak ni, kita tak boleh nak brain apa yang patut kita buat. Perkara berlaku di luar daripada kawalan kita. Sebab itu hari ni bila kita kongsi topik ni, orang yang berkongsi juga beremosi. Orang yang nak mendengar juga beremosi. Jadi sebab itu hari ni sama-sama kita muhasabah diri kita untuk dapat sesuatu. So kita pergi pula kepada round yang pertama. Coach nak kenalkan 3 fasa dalam keadaan mental koyak ni. Yang pertama, coach nak share tentang konsep fasa pertama adalah kebolehan kita untuk menerima maklumat. Yang ni fasa yang kebanyakan orang dah lepas lah. Usahawan yang berdaya saing kebanyakannya tak berada dalam fasa ni. Walau bagaimanapun, untuk memastikan kita ni jelas dan clear kat mana kita, so coach sebut juga. Fasa pertama adalah kebolehan kita untuk menerima maklumat. Fasa yang kedua adalah kapasiti kita untuk berada dalam mood tenang. Zon tenang. Ini fasa yang kedua. Fasa yang ketiga adalah bagaimana kita dah boleh, dah tenang, dah boleh terima kenyataan, dah bertenang. Bagaimana kita merangka plan tindakan kita. Apa yang kita nak buat supaya satu hari nanti kita dapat keluar daripada zon keresahan, zon kerisauan yang kita sedang lalui sekarang ini. So yang pertama sekali, Tuan Sherry sambil yang lain-lain juga, kena tanya dulu diri kita. Kita berada di zon mana? Zon 1 maknanya kita tak boleh nak dengar lagi cerita ni. Ni maknanya kalau tak boleh nak dengar, so bermakna kita bermasalah dalam konsep nak menerima maklumat. Ini fasa pertama. Fasa yang kedua, kita bila dengar aja maklumat kita tak tenang. Kita rasa risau. Jadi akhirnya tindakan kita jadi di luar kawalan. Dan yang fasa yang ketiga adalah kita dah terima semuanya, tetapi apa yang patut kita buat. Ini fasa yang ketiga. Saja nak tanya-tanya dulu, macam Tuan Sherry berada di fasa yang kat mana tu? Oh, saya rasa di fasa 2. Nampak macam di air yang tenang tapi dalam bergolak ni. Pasal macam saya sendiri service provider,
harus berjumpa klien untuk provide service apa semua. Tapi dalam keadaan ni daripada bulan 2 hari tu, hujung bulan 2 sampai sekarang tak dapat berjumpa dengan klien langsung. Jadi itulah, tengok Betul juga lah tu. Maknanya, betul lah tu yang kau cakap tadi. Mencabarnya kita ni, host ataupun moderator dan juga penyampai pun mental koyak ni. Okey, yang lain bagaimana? Berada di dalam fasa yang mana? Fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Macam Tuan macam Syarif, coach, boleh kita kita tengok apa ni announcement daripada kerajaan kan. Macam contoh dia bagi pelepasan bayaran bank selama 6 bulan, kemudian dia bagi yang mana ada KWSP keluarkan duit, itu sebenarnya untuk memberikan sedikit ketenangan. Tapi itu hanya applicable kepada mereka yang bergaji, maksudnya yang carum. Tapi kalau kita tengok kepada mereka yang tak ada ni, saya berniaga, memang tak ada caruman KWSP pun tak ada, apa pun tak ada. So masih lagi menggagau-gagau, apa nak buat. Okay, sambung coach. Okey, menarik. Memang tu yang aku cakap tadi. Cabaran kita adalah kita berada dalam mental koyak ni. Tapi nak tak nak, kita kena mendepani masa. Kita tak nak duduk dalam zon kita. So kita kena rasa tidak selesa ni supaya kita boleh keluar daripada kepompong kita. Baik, coach nak sambung lagi. Bila kita bercakap tentang fasa 1, fasa 2, fasa 3, jom kita selesaikan satu-satu. Coach percaya majoriti dah mula nak bergerak ke fasa 2 dan ada yang sudah sampai ke fasa 3. Tapi nak tak nak, kita kena urus fasa 1 ni dengan baik supaya berada dalam fasa 2 tu betul-betul fasa 2. Kalau berada dalam fasa 3 tu betul-betul fasa 3. Jom kita tengok tips-tips ringkas. Hari ni coach nak datangkan 3 tips bagaimana kita nak selesaikan fasa pertama. Nak menerima maklumat dulu. Key yang pertama ialah PKP ataupun cabaran yang kita hadapi ni adalah satu maklumat. Itu kita kena faham. Kita kena terima dia adalah satu fakta. Dia adalah satu informasi. Bukannya ada kaitan tu langkah siapa suruh buat servis. Kalau dulu buat bisnes lain, tak adalah kena macam ni. Contoh, jangan. Kita tak boleh nak duduk dalam zon emosional buat masa sekarang. So, apa yang kita nak kena buat, tips yang kedua, coach nak bagi, kita kena berada di dalam fasa rasional. Jangan duduk dalam fasa emosional. Selagi mana kita biarkan diri kita dihanyut dengan fasa emosional, maka kita tak boleh nak brain. Itu yang jadi lebih kita mental koyak. Ibarat kata kalau kita ni kena dam dengan girlfriend kecil-kecil dululah. Semuda-muda dulu, ataupun kita ni dibuang kerja, ataupun kita ni mendapat satu penolakan dalam bisnes. Kita lari atas katil, lompat nangis-nangis, lepas tu pasang lagu sedih-sedih. Ini adalah orang yang berada dalam fasa 1. Sebab tu keyword dia adalah terima bahawa itu satu maklumat. Dia tolak kita dalam bisnes bukan sebab kita, tapi sebab dia ada pilihan lain yang lebih baik. Mungkin bukan sebab kita juga, tapi disebabkan oleh bajet dia tak menepati kapasiti yang kita tawarkan. Itu dalam bisnes. Macam tu juga dengan PKP ni, kapasiti dia, siapa yang boleh menahan cabaran yang datang daripada luar? Ini adalah faktor luaran, bukan faktor dalaman. Dan tips yang ketiga adalah ujian Allah ni adalah tanda Allah sayang. Tuhan bagi kita ujian sebab Tuhan nak kita kembali pada dia. Yang ini yang paling sentap lah. So kadang-kadang kita tengok hikmah di sebalik PKP ni, kita dapat sembahyang di awal waktu. Ada beberapa sharing daripada ustaz-ustaz yang agak menarik. Mereka mencetuskan bahawa apabila datang bencana ni tadi, Tuhan nak bergegar kita supaya kita ni kembali pada dia. Dan kadang-kadang kita nak cakap kenapa Allah uji. Ini adalah sama seperti bagaimana kita hukum anak kita. Kalau kita tengok anak kita, bila kita nak suruh dia berjaya dalam kehidupan, kita akan hukum dia. Macam contohnya dia tak mendengar kata, so dia buat satu kesalahan, kita marah dia. Bukan saja kita marah, ada ketikanya kita rotan dia. Rotan dan marah tadi bukan tanda kita benci anak kita. Bukan tanda kita tak suka anak kita. Hakikatnya kerana sayanglah maka kita hukum anak kita. Jadi fasa yang pertama kita bercakap tentang 3 perkara. Ia hanya satu maklumat, so kita kena terima faktanya. Kalau tak dapat nak terima,
cuba jadi orang lain. Maknanya kalau orang lain di tempat kita, maka realiti itu kena berlaku. Dan yang ketiga, Allah uji tanda Allah sayang kita. Macam Fasa 1 ni adalah penerimaan kita, segala apa maklumat yang kita terima itu disconnectkan dulu dengan diri kita. Jangan kata ada habis dah tempat kerja aku. So just tempoh dilanjutkan. Okey, itu maklumat. Maksudnya jangan lagi relate keadaan anak di rumah, isteri, beras kat dapur dan sebagainya. Stop kat situ dulu. Okey. Supaya kita dapat proses maklumat tadi dengan rasional. Betul Coach? Betul. Itu maksud dia. Maksudnya menerima hakikat bahawa segala juga apa yang kita terima ni, benda yang baik atau tidak baik adalah ujian daripada Allah atas sayang dia kepada kita. Baik. Menarik. So saya percaya kalau kata kita boleh buat yang langkah 1 dalam fasa 1 tu pun, maknanya kita boleh disconnectkan dari segi emosi. Rasanya kita boleh bertenang, mampu untuk bertenang. Sebab saya rasa ramai di antara kita hari ni dalam tempoh PKP ni yang adhere ataupun patuh kepada arahan kerajaan. Dan kita rasa kita dah duduk rumah dah dengan baik dah ni, tak keluar, pergi keluar pun cari barang, seorang je keluar. Tapi kita hairan melihat di tempat lain kes terus meningkat. Maksudnya ada orang yang tidak dapat bertenang. Yang maksudnya mungkin yang orang-orang golongan tadilah yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang tu terpaksa keluar. Dan dalam keluar-keluar ni mereka terserempak pula dengan orang-orang yang dijangkiti. Dan 2 hari lepas atau kita dah ada kes pula di mana satu kampung di kuarantin sebab kenduri perasan. So benda tu memang jadi kerajaan akses dari sudut overall progress dan tempoh itu terpaksa dilanjutkan. Jadi yang duduk baik ni looking forward lah 1 hari bulan April tiba-tiba dilanjutkan. Baik Coach, fasa 1 kita dah dapat, bagaimana kita boleh terus kepada fasa 2? Baik, sebenarnya bila kita bercakap tentang pengurusan mental koyak ni, dia perlu melalui fasa demi fasa. Dia tak boleh skip. Itu yang kadang-kadang nampak macam tenang tetapi masih bergolak lagi kerana penerimaan itu belum berlaku. Ibarat kata kita mendapat berita kematian, contoh dia. Kan? Kita pun, ya Allah, meraraung. Tapi apa faedahnya? Apa yang kita dapat? Kita takkan dapat mengembalikan orang yang berlaku kemalangan tadi pada keadaan asal. Kita tak dapat. Tapi kalau kita duduk dalam satu fasa iaitu terima maklumat. Okey, aku dah di reject. Okey, terima dulu. Itu fasa yang pertama. Baik, jom kita masuk kepada fasa yang kedua. Perbincangan semakin menarik. Harap yang lain terus bersama dengan kita. Again, jangan ingat bila orang yang bercakap ni dia bertenang juga, tapi mendidik diri untuk turut bertenang. Jom kita bincang fasa yang kedua. Fasa yang kedua adalah fasa yang paling mencabar. Kenapa faktor fasa ketiga tak boleh masuk? Sebab fasa kedua ni kacau. Jadi sebab tu Coach nak share kan fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 penting sebab kita nak move on. Nak pergi kepada fasa 2, nak pergi pada fasa 3. Zon tenang ni sangat-sangat penting. Sebab tanpa zon tenang, fasa 3 tak muncul. Kalau dia muncul pun, dia muncul dengan gelojoh. Dia muncul bukan dengan penerimaan yang tepat. Bukan penerimaan yang betul-betul datang daripada hati. So kita masuk kepada fasa yang kedua, zon tenang, pasrah versus redha. Tuan Usyari sendiri, perasan ke pasrah dan redha ni nampak sama ke ataupun berbeza? Betul lah, nampak macam sama ni pasrah dan redha ni. Ada jawapan-jawapan tengah-tengah dalam zon-zon macam ni banyak yang jawab beza Coach. Kenapa? Cuba sebut dan eja dia kata. Amboi. Dia main kasar. Okey, baik. Pasrah dan redha ni beza dia, pasrah ni adalah dia terima dengan terpaksa. Ni lebih kurang lah. Bukan definisi sebenar tapi definisi pasar yang mudah kita nak faham. Pasrah ni adalah dia terima dengan terpaksa. Berbeza dengan redha. Terima dengan kata telan kelat lah. Ya. Itu fasa pasrah. Okey, pasrah. Okey. Dan saya nampak perbezaan Redha ni maknanya dia terima dengan berserah. Dia tahu ada satu kuasa lain yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang mengawal selama ini
Jadi dia terima dengan hati terbuka. Yang ini ni. Kalau terpaksa berserah tu sebenarnya masih lagi pasrah. Dia kalau dia dalam fasa yang redha ni sebenarnya lebih hebat, maknanya dia dalam keadaan yang ini kita sebut tentang tenang tadi tu. Okey, dia boleh terima. Dia macam ibarat kata kalau orang dah tak sudi, kita pun tak apalah. Macam tu. Ibarat kata macam tu lah. Okey. Bagaimana kita nak masuk dalam zon redha yang redha-redha ni tadi? Key dia yang kedua, Coach pandu dalam sudut zikir ataupun amalan sunat yang lain. Kenapa pentingnya amalan sunat maupun zikir ni sebenarnya adalah untuk kita kembali kepada fitrah balik. Jadi memang dalam fasa ini Coach nak cadangkan kita banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Dan zikir ni sebenarnya dia akan menguatkan dalam sudut spiritual kita. Jadi bila sebut, Coach, zikir mana yang baik? Jawapan dia, Coach nak tanya balik. Biasalah kalau coaching ni, dia punya approach dia jawab soalan dengan soalan. Kalau tanya Coach, zikir mana yang baik? Cara mana untuk kaya? Kalau di dunia ni, medium kita berbelanja adalah wang ringgit. So kalau ke akhirat sana, medium kita berbelanja adalah pahala. Jadi bezanya currency saja. Beza dia medium saja. Jadi bila dekat dunia ni macam mana nak kaya? Buatlah apa-apa saja. Ada orang dia jual rumah, dia jadi kaya. Ada orang buat servis. Dan Tuan Nusyairi buat servis. Kita Kausar Wealth ni kita menguruskan pengurusan harta, contoh dia. Macam Coach sendiri menguruskan hal ehwal pembangunan manusia, soft skill. Ini buat servis. Jadi cara itu juga adalah cara berpotensi untuk kaya. Sama juga macam zikir. Tidak ada satu cara yang khusus. Zikir apa yang tepat. Dia ikut kepada kebiasaan, dia ikut kepada. Dan kadang-kadang zikir yang common itu pun baik. La ilaha illallah pun cukup hebat. Subhanallah pun cukup hebat. Dan apatah lagi ni. Kalau non-Muslim sebenarnya elemen ini adalah elemen yang sama kepada kebanyakan agama. Bila kita bercakap tentang back to macam Coach as a Muslim, so Coach banyak share tentang konsep kefahaman Coach. Bila kita sebut zikir dia tu, meditation, yes, tepat. Meditation is the best. Ada setengah orang tu apa yang dia buat adalah dia duduk dalam kapasiti yang diam. Dia hanya fikir bahawa dalam satu kapasiti itu dia dalam zon bertenang. Dia terima dahulu. Bertafakur. Ya? Bertafakur. Ya, betul. Coach masuk step yang ketiga. Kadang-kadang kita kena jelas secara kita panggil sebagai EQ-nya, emotional question dia adalah kita kena pause kejap. Jadi zon ini adalah zon kita pause. Tidak ada masalah 7 hari tak buat apa. Hari ni 9 hari tak buat apa. Tak ada masalah. Kadang-kadang ikut orang dia ambil masa yang agak lama untuk pause. Pause ni konsep dia apa? Bila kita nak melompat lebih jauh, satu keperluan kita kena melangkah setapak ke belakang, baru kita boleh lompat 3 langkah. Cuba semua bayangkan kita nak lompat daripada satu tempat, katalah ada batu ke batu di sungai, ada batu ke batu kita nak lompat. Adakah kita terus lompat atau kita mengambil step dulu? Kita ke belakang satu, tidak ke belakang pun kita tunduk sedikit, baru kita lompat. Zon sekarang adalah orang kata ambil lajak. Ya, betul. Ambil lajak. Jadi kadang-kadang ada orang bermeditasi ni 9 hari. Ni 9 hari ni dia bermeditasi. Hari ni baru nak move on, baru nak dengar cerita, baru nak kembali. Tak ada masalah. Dia sebenarnya dalam zon meditasi, dalam zon aktiviti yang seumpama ni boleh berlaku secara bentuk yang macam tu. Yang pastinya kita kena berada dalam keadaan tenang dahulu. Sebab tanpa zon tenang, fasa ketiga nanti takkan kunjung tiba. Dan yang paling mencabar lagi, kalau dia datang pun dengan cara terpaksa, dia tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Jiwa ataupun mental masih koyak. Jadi bila kita nak masuk fasa yang ketiga, fasa kedua ni, fasa dalam kepompong ni sangat-sangat penting. Baik, Tuan Nusyairi bagaimana respon tentang fasa yang kedua? So far penjelasan tentang pasrah dan redha tu sangat membantu. Maksudnya
fasa penerimaan untuk kita bertenang tu bukan sekadar terimalah, redalah. Rupanya reda tu maknanya kita menerima dan melepaskan. Dan juga amalan-amalan tu sangat baik. Saya tertarik dengan poin nombor 3 ni, pause selangkah ke belakang ni, sebab sebenarnya dalam 9 hari PKP ni, sambil-sambil kita merenung untuk perniagaan, apa yang kita boleh buat dan sebagainya, tempoh berkurung, paksaan berkurung di rumah ni, banyak benda yang saya discover tentang 3 orang anak-anak saya dan juga sifat pasangan saya. Maksudnya benda yang kita mungkin terlepas pandang selama ni, oh rupanya anak aku ni ada masalah ni. Baru kita nampak, maknanya kalau tak ada tempoh ni, kita pun tak discover. Dan masa ni kita sebenarnya sangat-sangat quality time. Everything is done sambil-sambil kerja ni pun, ni kebetulan dia orang tengah mandi kolam dekat bawah, hari ni buka kolam. Kalau tak, sambil kita bekerja ni pun dia ada kat belakang berjalan lah dan sebagainya. Kita teruskan dulu dengan coach punya sharing. Boleh. Sebenarnya agak menarik moderator Tuan Husyari sebab tu tajuk mental koyak ni dia bukannya satu tajuk yang kita ni nak bercakap sebab kita ni okey, tak. Kita bercakap untuk kita jadi okey. Itulah keyword yang coach nak guna pakai. Sebab itu kalau boleh dalam zone ni kita berbincang secara emosi. Bukan berbincang secara emosi, maknanya janganlah kita ambil ruang nak berlakon, nak apa orang panggil ni acah-acah hebat lah, tak perlu. Acah-acah sifu lah, tengok macam saya okey je, bukan macam tu lah. Sebab hakikat dia, semua orang berada dalam keadaan yang dilema sebenarnya bila berada dalam level macam ni. So apa yang menarik Husyari saja nak share, respon daripada Husyari tadi, macam Husyari kata dapat discover sifat pasangan, dapat discover sikap dan perangai anak-anak. Percaya atau tidak, orang yang dapat discover ni, dia sebenarnya adalah orang yang sudah masuk dalam fasa zon tenang. Sebab kalau zon penerimaan tu masih lagi dalam keadaan yang inquiry, so dia tak boleh nak duduk dan melihat benda tu. Sebab dalam fikiran dia ada di situ, tapi fikirannya melayang kepada reject, dia menolak negativity. Tapi bila Husyari sebut tadi, saya sahkan Husyari dah lepas fasa yang pertama. So kita masuk kepada fasa yang kedua. Jadi fasa kedua ni kita nak pergi fasa yang ketiga. Baik, Tuan Yusri, kejap lagi kita buka soalan. Coach habiskan sikit lagi. Agak menarik untuk kita masuk kepada fasa yang ketiga, iaitu fasa pelan tindakan. Boleh Tuan? Boleh Okey, terus. kita masuk fasa yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini #back to basic. Ingat lagi waktu mula-mula kita buka perniagaan, kalau kita berniaga lah, ataupun mula-mula kita buat resume nak minta kerja. Ingat lagi pada ketika itu apakah fasa-fasa yang kita lalui? Pada ketika tu kita buat RP, rancangan perniagaan. Kalau tidak yang betul-betul formal pun adalah conteng sikit lah. Adalah pergi meeting sikit, jumpa kawan, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Itu kira RP lah tu. Ataupun modern style sekarang ni orang panggil dia BMC. Business Model Canvas. Conteng-conteng tu mesti ada. So keyword dia untuk kita nak berangka pelan tindakan ni, mesti lepas daripada fasa bertenang ni tadi, iaitu back to basic. Back to basic ialah dah tiba masanya kita buat SWOT analysis, kita kaji balik betul ke tu strength kita ataupun bagaimana strength itu relate dengan keadaan sekarang. Strength kita ni, kita kata kita ni seorang yang tahan kena maki. Tahan kena maki equivalent kepada tahan diuji, tahan ditolak, tahan rejection. Sekarang ni yang betul-betul totally rejection. Macam mana kita nak berdepan dengan cabaran zaman tu. Ini kita back to basic. Yang kedua, ni agak menarik. Yang kedua adalah keyword dia dipakai sebagai hobby to RM. Hobby to RM ni maknanya kalau kita nak move on, kita tak boleh lagi nak guna pakai apa yang kita buat sekarang. Kita kena tengok balik, ini zon bertenang, jadi kita semak balik apakah perkara-perkara yang kita dah pernah buat sebelum ini yang merupakan kesukaan kita, merupakan kebiasaan kita. So bagaimana kesukaan kita, kebiasaan kita, kita boleh tukar menjadi duit. Sebab hari ini kita nak kena bisnes back to basic. Kita kena bisnes melangkaui daripada kesempurnaan, tetapi dia masuk kepada zon keperluan.
apakah keperluan. Macam contohnya umpamanya kita ni pandailah sikit masak-masak. So dah tiba masanya, mungkin dengan masak-masak tadi boleh mendatangkan sedikit sebanyak pendapatan basic kepada kita. Macam contohnya kalau kita ni sebenarnya adalah kapasiti sikit, bolehlah menukang. Kita boleh buat ataupun boleh menjahit. Kita boleh buat satu dua ni bagus dia tengah, boleh jual sabun. Maknanya kita back to basic balik. Dan yang ketiga adalah kita kena faham bahawa situasi ini adalah situasi sementara. Bukannya ianya kekal. Sebab fasa ni dia akan berlalu sebentar nanti. Yang ini menarik tentang konsep ni coach nak share. Bila kita ada dough ni ada uli tepung. Katakanlah kita ada uli tepung bersama dengan ubi. Yang kita boleh hasilkan, katakanlah kita boleh hasilkan cucur badak ataupun kita boleh hasilkan keria. Dan selain daripada tu, kalau kami di Kelantan, kami boleh hasilkan cemek molek. Tiga-tiga ni menggunakan uli-uli yang sama. Uli-uli yang sama. Jadi konsep dia, kalaulah permintaan pada ketika ini banyak kepada cemek molek, maka tak dapat tidak kita kena faham permintaan kepada cobadak tadi kurang. Jadi kita tak dapat nak buat cobadak. Jadi keyword dia adalah selepas daripada fasa ni, servis dan yang lain-lain tadi akan kembali normal, malah yang selama ni penangguhan berlaku, dia akan balik-balik kepada kita. Itu adalah perkara yang sangat kita yakin. Sebab fasa COVID-19 ni, kita kena yakin sungguh-sungguh bahawa ia adalah sementara. Dan fasa pasca dia nanti, maknanya kalau katakanlah kita ada masa 3 bulan, campur 3 bulan mungkin, so dia ada pasca dia. Dan kita kena tahu, ambil kira sekali fasa pasca dia tadi. Maksudnya, kalau orang nak bercakap dekat sini ni, sekarang ni semua orang berjimat cemat tak nak berbelanja. Sebenarnya tak adanya berjimat cemat. Tak adanya apabila lepas PKP ni, semua duit-duit masing-masing ni banyak. Tak ada, tidak berlaku macam tu. Dia tidak ada duit simpanan yang banyak. Hakikatnya orang cuma berhati-hati dalam berbelanja. Itu betul. Tetapi keperluan servis yang kita lakukan selama ini akan dituntut juga. Tetapi bukan dalam sekarang, mungkin ambil masa. Itu adalah keyword dia. Sebab itu kalau coach nak pesan pada diri coach, tidak salah. Kita back to basic balik, cari hobi, cari apa yang kegemaran, kebolehan asas yang kita boleh buat. Kita tukarkan dia kepada duit dan insya-Allah kita dapat berdepan dengan fasa sementara ni dengan orang kata tu dengan handsome, dengan bergaya. Baik, kita kembali kepada ni. Menarik coach. Maknanya sekarang ni adalah fasa di mana kita menilai apa yang kita buat selama ni dan dia macam reset button lah, sama ada bisnes ataupun apa juga yang kita buat hari ini boleh permintaan tu akan kekal ada selepas tempoh ni dengan kita faham apa yang berlaku ni hanya sementara. Kalau kita kata apa yang kita buat masih sebenarnya relevan, so apa juga yang berlaku dalam tempoh sekarang ataupun pasca adalah bersifat sementara dan kita perlu dalam mode survival ataupun bertahan. Maksudnya so kalau kita kata servis ataupun apa yang kita buat masih relevan, so bagaimana kita boleh bertahan, maknanya tindakan-tindakan untuk kita bertahan dalam tempoh yang sukar ini, sebab kita percaya benda tu akan kembali normal dan permintaan terhadap apa yang kita lakukan juga akan kembali normal. Betul coach? Betul. Memang keyword dia ini hanya sementara. Yang kita nak kena lihat balik adalah stop dulu. Macam kata tadi, zon bertenang tu sebenarnya bahasa lain dia adalah reset mode. Kita relax dulu. Dan apa yang wajar kita buat adalah kita fokus untuk survive dulu. So tak ada masalah. Tiba-tiba nampak Coach Hakim jual roti, itu biasa. Kan? Sebagai usahawan, memang kita tak ada segan silu lah. Itu biasa. Dan jangan terkejut, fasa itu akan berlaku kepada semua orang. Dan saja Coach nak share sikit Tuan Nushairi. Ni konsep yang sangat penting kita kena faham. Dalam fasa ni jangan berprinsip sangatlah. Janganlah mendabik dada sangat. Ni mencemar duli ni kalau aku buat benda ni. Tidak. Kan? Jangan